Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Rosman Isa. Okey, nama saya Muhammad Syazwan bin Ahmad Rosmini dan saya mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Ihsan Syakirin, Muhammad Hilmi, Nurul Ashikin dan juga Nur Salbila. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pelaburan Forex dari Perspektif Islam. Okey, baiklah. Berdasarkan slide pertama saya ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu pelaburan dan apa itu forex. Okey, pertama sekali pelaburan. Pelaburan ini ia terbagi kepada dua, iaitu real investment dan paper investment. Okey, real investment ini ia juga dikenali sebagai physical investment, iaitu merujuk pada pelaburan yang melibatkan harta fizikal di mana perkara yang dilaburkan adalah seperti hartanah, emas dan juga perak. Okey, manakala paper investment pula merujuk pada jenis pelaburan yang melibatkan kertas ataupun online yang mewakili portfolio pelaburan. Okey, ia juga boleh disebut sebagai virtual investment dan antara pelaburannya adalah forex. Okey, seterusnya pula saya akan menerangkan apa itu forex. Okey, forex ini adalah satu aktiviti memperdagangkan mata wang suatu negara dengan mata wang negara yang lain. Dan ia juga membantu pelaburan dan perdagangan antarabangsa melalui transaksi pertukaran asing. Okey, seterusnya adalah kegunaan forex. Terdapat beberapa pemain besar di pasaran forex dan setengah daripada mereka berdagang untuk membuat keuntungan. Dan sebahagian daripada mereka juga berdagang untuk melindungi risiko-risiko mereka dan yang lain hanya kerana mereka memerlukan tukar wang asing untuk membayar barangan dan perkhidmatan. Okey, baiklah. Seterusnya pula adalah siapa pengguna ataupun peserta yang membuat pelaburan forex. Okey, di sini saya membahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan yang pertama iaitu yang terdiri daripada bank-bank komersial, bank pusat dan syarikat multinasional. Mana mereka ini merupakan pelabur yang mencari risiko dan akan sentiasa bersedia untuk melibatkan pelbagai jenis spekulasi. Okey, golongan yang kedua pula adalah pedagang-pedagang runcit tipikal, iaitu individu yang berdagang setiap hari atau setiap minggu untuk meraih banyak wang. Okey, kebanyakan mereka ini mengkaji berita berkenaan politik dan ekonomi, pengumuman statistik dan ucapan awam orang-orang yang berpengaruh untuk mentafsir pergerakan harga sesuatu mata wang di masa hadapan. Dan persoalannya di sini, bagaimanakah pula dagangan forex dari perspektif Islam? Okey, oleh itu kumpulan kami telah menjalankan kajian tentang pelaburan forex dari perspektif Islam, di mana kami telah mengumpulkan maklumat kami yang terdiri daripada sumber buku, sumber internet dan juga kami menjalankan kaedah soal selidik iaitu melalui Google Form untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat di luar tentang pelaburan forex ini. Dan hasil daripada kajian soal sidik yang kami jalankan, kami telah menemui 4 jenis penyataan masalah. Yang mana penyataan masalah pertama iaitu berkenaan kewujudan pelaburan forex. Okey, daripada hasil kajian kami mendapati bahawa hampir kesemua responden kami ramai yang mengetahui tentang wujudnya pelaburan forex ini. Tetapi mereka hanya sekadar tahu yang ianya adalah seperti pelaburan-pelaburan yang lain dan tidak mengetahui lebih mendalam tentang sistem atau kaedah yang digunakan. Okey, penyataan masalah kedua pula adalah berkenaan dengan pengetahuan responden. Okey, di sini daripada hasil kajian yang kami jalankan, kami mendapati bahawa responden mempunyai pengetahuan yang sedikit tentang pelaburan forex. Hal ini mungkin kerana pelaburan ini kurang diwar-warkan akibat terdapat beberapa isu tentang hukum pelaburan ini. Okey, penyataan masalah yang ketiga pula adalah berkenaan hukum pelaburan forex. Di sini daripada hasil sumber kajian yang kami jalankan, kami juga mendapati bahawa pelaburan forex ini masih terdapat percanggahan pendapat tentang hukum, iaitu sama ada ianya harus seperti pelaburan-pelaburan yang lain di Malaysia ataupun ianya haram dan tidak boleh dilaburkan oleh seseorang Muslim. Okey, penyataan masalah terakhir yang kami dapati daripada hasil kajian adalah berkenaan
cara atau kaedah yang digunakan untuk mengendalikan dan menjalankan pelaburan ini. Okey, hasil kajian menunjukkan bahawa responden kami ini kebanyakannya tidak tahu tentang aktiviti yang dijalankan dan kaedah yang digunakan di dalam pelaburan forex ini. Okey, baiklah. Di slide ini saya akan memberi pencerahan yang lebih lanjutlah berkenaan pelaburan forex mengikut perspektif Islam bagi menyelesaikan persoalan ataupun tanda tanya yang kami dapat dari hasil kajian soal sidik kami. Okey, untuk permulaan ini saya akan jelaskan dulu mengenai pelaburan forex yang dijalankan melalui platform elektronik, di mana ciri-ciri yang terdapat pada pelaburan forex melalui elektronik ini adalah ia tidak mempunyai satu lokasi fizikal dan pedagang forex hanya menggunakan internet untuk mendapatkan sebut harga terkini bagi pelbagai pasangan mata wang. Okey, untuk mendapatkan akses kepada pasaran mata wang antarbank, pedagang forex perlu menggunakan khidmat broker forex, yang mana broker forex ini terdiri daripada syarikat yang menyediakan kepada individu seperti anda dapat mengakses kepada pasaran interbank di mana semua aktiviti perdagangan berlaku. Okey, dan dari segi proses pula, kita boleh lihat bahawa broker ini dia memberikan kepada kita perisian khas di mana kita boleh melihat sebut harga secara langsung dan kita juga boleh membuat pesanan untuk membeli ataupun menjual mata wang dengan hanya beberapa klik sahaja. Dan apabila kita memutuskan untuk menghentikan dagangan, broker akan menutup posisi tersebut di pasaran mata wang interbank dan mengkreditkan akaun kita dengan keuntungan ataupun kerugian. Jadi sebagai ganjaran bagi perkhidmatan yang disediakan oleh broker ini, kita sebagai pelabur perlu membayar spread ataupun commission kepada broker kerana kita menggunakan perkhidmatan yang mereka sediakan. Setelah saya terangkan sedikit tentang pelaburan forex melalui platform elektronik, jadi mari kita lihat pula apa pula hukum jika kita melabur di dalam forex melalui platform elektronik ini. Dan berdasarkan slide kita boleh lihat bahawa hukumnya adalah haram dan hukum ini telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan di mana mereka ini mendapati bahawa perdagangan forex atau pertukaran wang asing melalui platform elektronik ini mengandungi unsur-unsur riba, iaitu melalui pengenaan rollover interest. Dan riba ini juga kita boleh lihat dalam Quran, Allah telah berfirman wa halallahu al-bai' wa harrama riba, di mana Allah menghalalkan segala urus niaga dan Allah mengharamkan riba. Dan sebab ketiga kenapa pelaburan forex melalui online ini diharamkan adalah kerana ia mempunyai QABD yang tidak jelas ketika kita menjalankan transaksi pertukaran. Dan sebab keempat pula kita boleh lihat kenapa pelaburan forex ini menjadi haram kerana ketika kita menjalankan urusan jual beli ini, penjualan mata wang tiada dalam pegangan dan ini telah melanggar syarat-syarat ketika jual beli. Dan akhir sekali pelaburan forex ini juga boleh jatuh haram kerana ia boleh mendatangkan spekulasi yang melibatkan perjudian. Akan tetapi sekiranya kita lihat pada slide ini pula, kita boleh lihat bahawa hukum haram yang dikeluarkan oleh Muzakarah terhadap pelaburan forex boleh menjadi harus sekiranya pelaburan forex ini dijalankan secara langsung, iaitu melalui ataupun menerusi kaunter di pengurus wang yang berlesen dan di institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Undang-Undang Malaysia. Jadi saya rasa itu sahaja sedikit pembentangan dan penjelasan tentang tugasan yang kami dapat berkenaan pelaburan forex dari perspektif Islam.